Selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 15 ingin mempersembahkan topik kita pada hari ini ialah sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi. Bagi pengenalan kita, poin pertama ialah sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam bidang ilmu dalam Islam. Tradisi Islam telah melahirkan ramai saintis Muslim yang beriman dan berakhlak serta mempunyai pakaran dalam sains dan teknologi. Ketiga, sejarawan Barat cuba untuk menyampaikan serba sedikit tentang kualiti sumbangan Islam dalam bidang ilmu dan sains. Definisi bagi sains ialah sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimentasi untuk menggambarkan dan menjejaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini. Ini berbeza pula dengan definisi sains Islam. Berasaskan wahyu dan akal, penyelidikan dan penemuan yang menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk tidak bercanggah dengan syariah. Bermaksud tidak mencanggah. Selamat sejahtera puan dan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya ingin menerangkan tentang latar belakang kajian. Latar belakang kajiannya ialah tamadun Islam wujud di suatu tempat yang terpencil iaitu di Hijaz yang merupakan kawasan padang pasir yang kering kontang dan panas. Terdapat 3 kota di Hijaz iaitu Makkah, Madinah dan Taif. Makkah yang terletak kira-kira 80 km dari pelabuhan Jeddah merupakan ibu kota Hijaz ketika pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Pembentukan tamadun Islam dikatakan unik kerana tamadun ini berasaskan pemikiran dan ajaran agama di samping merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sains dan teknologi telah berkembang dengan pesat. Kesannya, lahirnya tokoh-tokoh Islam yang telah menyumbang kepada dunia sekarang dari segi sains dan teknologi. Tokoh-tokoh yang memberi sumbangan di dalam ilmu sains dan teknologi pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah ialah dalam bidang kimia ialah Ibnu Baitah. Ibnu Baitah menyumbangkan dan menghasilkan 3 buku besar iaitu Al-Mughni, Jami Al-Mufrada, yang ketiga ialah Nizam Al-Tabib. Buku panduan yang digunakan oleh doktor dan ahli kimia pada masa itu. Yang selepas itu Al-Razi, sumbangannya ialah Kitab Al-Asrar, dan seterusnya Jabir Al-Hayyan, digelar bapa kimia moden, sumbangannya ialah Kitab Al-Mizan. Terima kasih semua. Bidang perubatan. Tokoh ilmu Sina. Tokoh ini membawa peraturan dalam perubatan, mengandangi cara mengobati penyakit. Tokoh Al-Razi menemui tentang sakit capar, menemui rawatan penyakit cacar, penghasilan alkohol dan penghasilan antiseptik. Bidang botanik. Tokoh Al-Ghafiqi. Sumbangan tokoh ini buku mengenai tumbuh-tumbuhan dan 50 jenis buah-buahan. Tokoh Haibin Al-Battar. Sumbangan tokoh ini buku mengenai 1400 jenis dada. Buku-buku beliau telah diterjemah di dalam bahasa Jerman, Perancis dan diguna pakai di Universiti Eropah. Bidang geografi dan pelayaran. Tokoh Al-Biruni. Beza antara koala dan teluk, mengetahui tentang gunung Himalaya di India, menghasilkan kaedah mengukur latitud dan longitud, pengukuran kebulatan bumi dan sifat-sifat geografi. Tokoh Al-Masudi menjelajah hampir ke seluruh dunia, menyusuri Laut Kaspia, Asia Minor, Palestin dan Turkistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan
menerangkan tentang perkembangan sains teknologi pada tamadun Islam. Okey, pertama sekali adalah semasa zaman Umayyah. Semasa zaman ini telah didirikan hospital-hospital tentera, hospital bergerak dan institusi kepakaran dalam penyakit. Institusi kepakaran pertama iaitu sebuah pusat kusta telah dibina oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik pada tahun 707 Masihi. Sains biologi mula dikaji dan dicatat pada zaman ini. Para ilmuwan juga amat berminat di dalam pembiakan kuda dan unta dan berjaya menghasilkan satu penemuan asas untuk memulakan kajian dalam bidang zoologi dan biologi pembiakan baka. Okey, seterusnya adalah perkembangan semasa zaman Abbasiyah. Pada zaman ini, suatu pembaharuan yang dilakukan ialah pembuatan kertas. Diperolehi daripada dua tawanan di pertempuran Talas pada 751 Masihi hingga kilang kertas dapat dibina di Samarkand dan Baghdad. Pada zaman ini juga, teknik orang Cina telah dibaiki menggunakan kain linen berbanding kulit pokok mulberry. Selain itu, wujudnya beberapa institusi sains antaranya hospital dan balai cerap. Balai cerap pertama dan dilengkapi dengan peralatan khusus untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi dan menemui beberapa penemuan baharu dalam pelbagai bidang antaranya bidang fizik, kimia, falak dan banyak lagi. Pada zaman Abbasiyah juga, kajian demi kajian telah dilakukan dan berjaya melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan tamadun Islam. Sebagai contoh, Jabir bin Hayyan merupakan tokoh kimia yang masyhur ketika memperbaiki ilmu kimia dengan memindahkan ilmu kimia tua kepada bentuk ilmu kimia moden. Pada masa ini juga, terdapat penemuan baru bagi bidang kimia iaitu penemuan asid nitrik, sulfurik dan hidroklorik. Dalam bidang fizik pula, Asharif Al-Idrisi menjadi pelopor bidang geografi serta berjaya mencipta glob bumi. Selain itu juga, Ibnu Sina berjaya membuat penemuan dalam bidang perubatan serta penciptaan alat-alat pembedahan. Penciptaan picagari dan benang yang merupakan kejayaan terbesar kejuruteraan perubatan zaman kerajaan Abbasiyah. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.